Ya Tuhan yang Maha Besar Kekuasaan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis perundangan, kami mohon keberkatan ke atas mesyuarat Dewan Perhimpunan, perlindungan dan pemeliharaan kepada jalan kebenaran dan kebajikan dalam mentadbir dan menjayakan perjalanan Dewan untuk kepentingan agama, kebahagiaan rakyat dan kestabilan kerajaan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kaya Kurniaan, kami mohon limpah perkenan, taufik hidayah-Mu seluruh panduan dalam apa jua perkara dan rundingan yang dibawa dan dibahas ke dalam Dewan berkesudahan dengan baik dan bertambah-tambah kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Limpah Keadilan, kurniakan kepada kami kebesaran jiwa dan kekuatan azam untuk memenuhi janji-janji, menunaikan amanah tanggungan. Kurniakan kepada kami keluasan fikiran, ketinggian ihsan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab kepimpinan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Luas Keampunan, kami mohon kesejahteraan dan keselamatan bagi negeri Johor Darul Ta'zim dan rakyat sekalian, perlindungan daripada segala huru-hara dan kekacauan. Semoga sentiasa berada di dalam aman tenteram, maju negeri makmur negeri. Kepada-Mu jua, ya Allah, doa kami mohon diterima dan diperkenankan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemasyuran daripada Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ahli-ahli yang berhormat, pada hari ini 22 November 2016 merupakan ulang tahun keputeraan Duli Yang Amat Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim. Patik dan seluruh ahli Dewan Negeri merakamkan ucapan merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih dan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Semoga Allah melanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan negeri Johor Darul Ta'zim akan terus makmur, aman di bawah naungan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Soalan-soalan lisan. Yang Berhormat Maharani jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 1. Yang Berhormat Skudai jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 2. Yang Berhormat Jemtah jemput. Tan Sri Speaker, soalan nombor 3. Yang Berhormat Senggarang jemput. Yang ke soalan nombor 4. Yang Berhormat Yomping jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 5. Yang Berhormat Bukit Batu jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 6. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, pada 25 Oktober 2016 yang lalu, lebih kurang jam 8.56 pagi, telah berlaku kebakaran di tingkat 2 unit rawatan rapi selatan HHA Johor Bahru. Kejadian tragedi yang menyentap hati dan sanubari bangsa Johor ini telah menjadi berita paling hangat dan mengemparkan seluruh pelosok tanah air dan menarik perhatian akhbar-akhbar negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Kejadian ini bukan sahaja mengemparkan seluruh negara, malahan ia juga menyentap dan juga meragut seluruh semangat saya sebagai pengurusi jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar negeri Johor pada pagi itu. Kebakaran di HHA Johor Bahru telah mengorbankan seramai 6 orang mangsa, terdiri daripada 4 wanita dan 2 lelaki,
manakala 2 orang jururawat dan seorang pelatih fisioterapi mengalami kecederaan. Untuk makluman Dewan, di ICU berkenaan terdapat 7 orang mangsa yang agak kritikal keadaannya dan menggunakan bantuan pernafasan dan tidak boleh dipindahkan sekiranya tanpa katil bersama. Namun demikian, seorang pesakit berjaya diselamatkan daripada kejadian kebakaran tersebut. Sebelum saya meneruskan jawapan saya dengan rendah diri ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang telah menghantar segera 10 buah jentera dan 166 anggota bagi membantu menangani kebakaran tersebut daripada merebak ke bahagian-bahagian lain. Saya juga dengan penuh takzim ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh kaki tangan HHA Johor Bahru yang berjaya menyelamatkan dan membawa keluar 477 pesakit dalam jangka masa 30 minit. Sesungguhnya, jasa baik, pengorbanan dan komitmen mereka hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih diucapkan juga kepada agensi-agensi yang terlibat seperti PDRM, RELA, APM, ATM, Pejabat Daerah Johor Bahru, JKR, TNB, JKM, Majlis Agama Islam, Pergerakan Pemuda Wanita dan Puteri UMNO Negeri, Majlis Belia Negeri, KPJ, Boy of Street, BOS PBSM, St. John, sukarelawan Duta Jauhar dan lain-lain yang terlibat yang tidak dapat saya ungkapkan satu persatu. Tan Sri Speaker, seperti kelazimannya, setiap kejadian mesti ada punca dan faktor sehingga terjadinya kejadian tersebut. Begitu juga dengan kejadian kebakaran di HHA Johor Bahru yang semestinya berlaku atas sebab-sebab dan punca-punca yang diyakini bukan atas faktor sabotaj ataupun disengajakan. Berikutan tentang kejadian tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melantik pegawai-pegawai penyiasat daripada bahagian penyiasatan kebakaran, Ibu Pejabat Putrajaya dan Negeri Johor. Siasatan yang dijalankan mencakupi pelbagai aspek bagi mencari punca kebakaran yang berlaku. Bahan bukti telah dihantar ke Makmal Forensik Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor untuk dianalisa. Untuk makluman, punca kebakaran tersebut masih dalam tindakan akhir. Pihak Jawatankuasa Siasatan Bebas Teknikal di Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor telah menyiapkan laporan eksekutif pada 13 November 2016 dan telah menyerahkan kepada kementerian. Namun laporan itu perlulah dibentangkan kepada mesyuarat Kabinet terlebih dahulu sebelum satu pengumuman khas yang akan dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ataupun Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia berkaitan tentang perkara ini. SOP penyelenggaraan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dan lain-lain hospital adalah merujuk kepada Hospital Specific Implementation Plan, di mana ia merupakan dokumen yang lengkap dengan informasi hospital, method statement, prosedur, jadual dan keperluan data yang termaktub di dalam perjanjian konsensi. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Siasatan Bebas Teknikal bagi menyiasat dan mengkaji punca kebakaran secara terperinci dari sudut teknikal terdiri daripada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Suruhanjaya Tenaga, Bahagian Perkhidmatan Kesejahteraan dan Bahagian Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, tanggungjawab bagi pemantauan dan persediaan terhadap keselamatan dan pencegahan kebakaran adalah menjadi tanggungjawab pemilik premis tersebut. Pihak hospital harus memantau kerja-kerja kontraktor keselamatan kebakaran yang dilantik untuk menyenggara serta memastikan sistem perpasangan pasif dan aktif bagi tujuan menentang kebakaran berada dalam keadaan yang baik serta berfungsi. Walau bagaimanapun, jika sebuah premis tersebut memiliki sijil perakuan bomba atau FC, jabatan akan membuat rutin pemeriksaan berkala pada setiap tahun sebelum sijil perakuan bomba tersebut tamat tempoh. Sijil pembaharuan FC hanya dikeluarkan jika sistem pemasangan keselamatan dan menentang kebakaran berada di tahap yang memuaskan di mana yang disyaratkan oleh jabatan. Di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak Medivest yang berhad bertanggungjawab untuk memastikan kebolehfungsian sistem mekanikal dan elektrikal termasuk fizikal bangunan hospital dan dipantau oleh unit kawal setia hospital.
Terdapat 2 jawatankuasa yang memantau di Hospital Sultanah Aminah, iaitu Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Jawatankuasa Kebakaran Hospital Sultanah Aminah telah mempunyai plan kontingensi dalaman, iaitu untuk menangani insiden di dalam premis hospital seperti kejadian bekalan elektrik terputus, bekalan air terputus, pelan kontingensi kejadian kebakaran. Jawatankuasa Kebakaran juga telah melakukan audit kebakaran, iaitu memantau sistem pencegahan kebakaran seperti sistem hose reel dan alat pemadam api secara berkala di beberapa lokasi hospital. Fire drill juga dilakukan di beberapa lokasi seperti di Ward PP3, Jabatan Patologi, Jabatan Kecemasan dan di Jabatan Detektif dan Sajian pada bulan April 2014. Sesi latihan fire drill di Ward Hematologi masih dalam perbincangan verbal bersama pihak bomba. Talimat kebakaran juga sering diadakan oleh Jawatankuasa Kebakaran dengan kerjasama pihak Medivest, termasuk teori serta praktikal cara penggunaan alat pemadam api. Pada tahun 2015, sebanyak 4 sesi latihan dan 2 sesi latihan pada tahun 2016 telah dilakukan. Seramai 365 anggota telah terlibat di dalam sesi latihan tersebut. Bengkel dan ceramah pengurusan risiko telah diberikan pada anggota baru yang mengikuti sesi orientasi bagi memberikan kesedaran tentang hazard bekerja di hospital, termasuklah hazard fizikal iaitu kebakaran. Sebahagian anggota juga telah diberikan latihan pengauditan fasiliti kesihatan untuk menjalankan audit keselamatan fasiliti. Bagi memastikan agar kes kebakaran Hospital Sultanah Aminah tidak berulang lagi, khasnya bagi hospital-hospital lain di negeri Johor, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mensyaratkan semua premis ditetapkan termasuk hospital perlu memohon untuk mendapatkan sijil perakuan bomba, fire certificate, dengan izin yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dalam proses mendapatkan sijil perakuan tersebut, pihak bomba telah mensyaratkan untuk memastikan reka bentuk bangunan dan sistem pemasangan keselamatan ataupun menentang kebakaran perlu mencapai syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menjamin premis tersebut selamat untuk diduduki oleh penghuni maupun pelawat. Yang Berhormat Maharani jemput. Terima kasih, Perkhidmatan Speaker. Maharani juga ingin merakamkan ucapan taziah kepada mangsa dan juga tahniah kepada mereka yang telah bertunggu lumus menyelamatkan keadaan. Soalan tambahan saya, dari segi penyelenggaraan ini, adakah selain daripada jabatan-jabatan tertentu, adakah kerja-kerja yang sebenarnya itu dibuat oleh pihak kerajaan atau oleh pihak swasta, dan selepas perkara ini berlaku, apakah tindakan yang telah dibuat di hospital lain untuk keselamatan pesakit dan juga pekerja? Terima kasih. Jemput. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya lupa apa soalan. Berhormat ulang. Tentang penyelenggaraan tu, adakah ia dibuat oleh pihak kerajaan sendiri ataupun diserah kepada pihak swasta, dan juga apakah tindakan yang telah dibuat untuk memastikan keselamatan di hospital-hospital lain? Saya cuma nak test sama ada yang tanya tu ingat ataupun tidak. Yang berhormat Tan Sri Speaker. Sila. Sejak tahun 2007, bagi keseluruhan hospital-hospital awam di negeri Johor ini dikendalikan oleh Medivest Sdn Bhd. Dan seperti saya nyatakan tadi, bahawa syarikat konsesi ini bertanggungjawab dari segi penyegaraan, bangunan dan juga elektrikal. Dan sebenarnya bagi keseluruhan hospital-hospital yang ada di negeri Johor, ada beberapa hospital yang sebenarnya perlu untuk mendapatkan CF berdasarkan kepada Akta Bomba, Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Terutamanya kepada bangunan-bangunan yang mempunyai ketinggian ataupun tingkat 3 hingga ke atas dan juga lantai yang melebihi 250 meter. Antara hospital-hospital yang terlibat seperti Sultan Aminah itu sendiri, Sultan Ismail, Sultan Nora Ismail, dan juga Hospital Cik Besar Kharsum, Kota Tinggi dan juga Mersing. Bagi Hospital Tangkak, Pontian, Segamat dan juga Muar, ianya tidak tertakluk kepada keperluan di bawah
arahan PY dalam kurungan A276/1998 premis yang tidak ditetapkan kerana ketinggiannya hanya bawah daripada 3 tingkat. Ahmad Yong Ping jemput. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih jawapan dari Esko Kesihatan. Yong Ping ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Bagi keluarga yang hilang ahli keluarga dan 3 anggota yang cedera, 3 anggota hospital yang cedera dalam tragedi ini, Yong Ping nak tanya, apa bantuan dari kerajaan kepada mangsa dan juga anggota yang cedera, ahli keluarga mangsa dan juga keluarga ahli anggota hospital yang cedera dalam tragedi ini? Ya, terima kasih. Jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Kerajaan Negeri Johor adalah merupakan kerajaan yang prihatin. Dan sebenarnya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, sebelum lagi kita melaporkan tentang perkara ini, Yang Amat Berhormat dah mengarahkan saya dan juga Esko Kebajikan untuk melihat dan juga memastikan bahawa kebajikan mangsa-mangsa tersebut diambil kira. Dan sebenarnya kerajaan telah pun memutuskan untuk satu amount yang telah pun diluluskan dan juga akan disampaikan kepada keluarga yang berkaitan. Selain daripada itu, bantuan juga diterima daripada kerajaan pusat dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan tanda keprihatinan kita kepada keluarga tersebut. Kerana ini adalah merupakan ujian Allah kepada kita, kerana kita pun tak mahu HHA itu terbakar. Kalau kerajaan yang ada pada hari ini prihatin, kita minta jugalah Yong Ping bantu jugalah keluarga tersebut. Terima kasih. Yang Muhammad Gambir jemput. Yang Amat Tan Sri Speaker, soalan nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan daripada Yang Berhormat Gambir. Bayo Desaru Food Valley dengan keluasan hampir 9,000 ekar telah diwujudkan bagi memenuhi usaha pengeluaran bahan sayuran dan makanan organik di Johor. Berapakah keluasan yang telah digunakan serta jumlah bahan organik yang dikeluarkan oleh Bayo Desaru setakat ini? Untuk maklumat Yang Berhormat, Lembah Makanan Organik Bayo Desaru, yakni Bayo Desaru, merupakan satu projek pertanian bersepadu dengan aplikasi bioteknologi dan inovasi teknologi dalam sektor pengeluaran makanan. Ini selari dengan visi dan juga misi, iaitu bagi menyahut usaha kerajaan negeri ke arah memperkukuhkan rantaian pengeluaran makanan dengan aplikasi bioteknologi secara berkesan serta menitik beratkan biosecurity dan pemeliharaan ekologi. Secara tidak langsung, kawasan ini berperanan sebagai hub kecukupan makanan. Pembangunan Bayo Desaru memberi fokus kepada praktis peladangan organik bagi aktiviti huluan, iaitu penanaman, peternakan dan aquaculture yang mampan dan selektif dalam mengurangkan kebergantungan produk import, selain aktiviti biopelancongan bagi meimbangi dan memberi nilai tambah. Sehingga kini Bayo Desaru telah berjaya menarik pelaburan berjumlah 1.2 bilion ringgit dari dalam dan luar negara, yang mana sebanyak 29 projek telah dan bakal dibangunkan di atas kawasan seluas lebih kurang 6,900 ekar. Secara keseluruhannya, pembangunan Bayo Desaru terdiri pada pertama, projek pertanian 20%, projek peternakan 31%, projek aquaculture 23%, projek biopelancongan 12% dan lain-lain bagi pembangunan infrastruktur asas, fasiliti biosecurity dan juga kawasan yang tidak sesuai tani sebanyak 14%. Antara hasil pengeluaran semasa iaitu yang pertama 900 juta benih udang setahun, 80,000 biji telur ayam sehari. Yang ketiga 288,000 anak ayam baka, iaitu
grandparent stock dengan izin setahun. Yang keempat, pengeluaran herba berbagai spesies seperti tongkat ali 40 tan setahun, kacip Fatimah 170 tan setahun dan misai kucing 1,200 tan setahun. Yang kelima, 5 tan aloe vera setahun. Yang keenam, 1.6 tan sarang burung walit setahun. Dan yang ketujuh, lain-lain projek seperti ladi hitam, buah naga, kelapa, lembu tenusu, ternakan ikan merin dan ikan air tawar mengikut plan induk yang telah dirancang bagi aktiviti hasil organik dan separa organik berdasarkan aktiviti. Bot, habis. Terima kasih kepada jawapan daripada YB. Tanya tongkat Ali tu apa cerita je? Buat. Yang Amat Tan Sri Speaker, saya dapat melihat bahawa daripada 9,000 ekar berkenaan, satu kejayaan apabila 1.2 bilion pelaburan telah dilaksanakan melalui 29 projek. Tapi apa yang saya lihat di sini, kita ada masih berbaki 2,100 ekar lagi. Jadi apakah usaha yang hendak dilaksanakan oleh pihak biotech terhadap 2,100 ekar yang berbaki ini? Adakah apa-apa pelaburan yang bakal menanti ataupun ada apa-apa cadangan daripada biotech? Terima kasih. Report. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kita lihat memang banyak permohonan yang telah dihantar oleh syarikat-syarikat untuk di kawasan Bayo Desaru ini. Bagaimanapun kita, kalau kita lihat tak sampai 1,000 hektar lagi lah yang boleh dimanfaatkan. Kerana kita faham faktor tanah terhad dan juga terdapat kawasan-kawasan yang tidak bersesuaian, termasuklah juga kita nak membangunkan infrastruktur di kawasan berkenaan. Seperti kita perlu wujudkan komponen-komponen biosecurity seperti pintu kawalan, zon penampan, fasiliti kawalan penyakit dan kawalan kualiti dan sebagainya yang perlu kita patuhi. Jadi banyakkan syarikat ingin memasuki di kawasan ini, mereka perlu mematuhi beberapa peraturan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menerima kemasukan pelaburan jika mereka tidak memenuhi standard yang telah kita tetapkan. Antaranya pelaburan mestilah berkaitan dengan pengasihan benih dan baka dalam memastikan pembangunan selari dengan polisi keselamatan makanan, pembangunan medical farming dengan izin, pembangunan sosioekonomi melalui program pembangunan bioekonomi komuniti. Yang ini kita nak menarik pelaburan yang bersesuaian, iaitu pelaburan yang boleh mengaitkan komuniti setempat ataupun boleh melibatkan rakyat. Itu sebab kita untuk yang baki ni, kita kalau boleh pelaburan yang bukan hanya memberi manfaat kepada syarikat berkenaan, tapi dia perlu melibatkan komuniti. Contohnya peluang pekerjaan. Dengan penghasilan sesuatu produk itu, komuniti boleh bergerak sama menghasilkan produk. Contohnya pengeluaran benih udang ni. Dia mengeluarkan benih, jadi masyarakat di kampung boleh kita bekalkan kolam-kolam berteknologi dan mereka boleh menternak dan akhirnya boleh meningkatkan, memberi pendapatan kepada komuniti setempat dan juga masyarakat juga membantu pihak kerajaan untuk memastikan pengeluaran dapat dihasilkan. Begitu juga yang sekarang yang sedang dibangunkan, iaitu mengeluarkan benih ikan kerapu dan sebagainya. Kita juga akan membantu nelayan-nelayan yang boleh membina sangka-sangka. Hasil pada benih itu, nelayan boleh menternak ikan dalam sangka di kawasan di Kota Tinggi dan kawasan-kawasan yang sekitar dan akhirnya memberikan pendapatan kepada nelayan. Ini antaralah usaha-usaha kita perlu mengenal pasti kali ini syarikat yang bersesuaian selain pada yang saya sebut syarat-syarat tadi, yang akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Terima kasih. Jemput, Yomping. Terima kasih jawapan yang diberi oleh Esko. Mengikut induk Yomping rasa ini kawasan ini boleh dibangunkan jadi tempat melancong yang bermakna. Kalau kata Malaysia sudah ialah sebuah negara yang maju dalam industri pertanian,
Boleh Yong Peng tanya, apakah kriteria dan badan audit yang memastikan hasil ternakan di Bio Desaru Food Valley ini, macam mana dia boleh makanan dan juga hasilnya adalah boleh diiktiraf sebagai barang organik. Organik itu. Terima kasih. Jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, biosecurity ini dizahirkan dengan pematuhan polisi yang telah dibangunkan melalui jawatankuasa pemandu biosecurity Desaru, yang mana kita telah bentuk jawatankuasa untuk memastikan produk organik ini dapat dibangunkan. Untuk kita kena pasti syarikat-syarikat yang mana jawatankuasa ini terdiri daripada ketua-ketua jabatan dan juga agensi teknikal kerajaan negeri dan persekutuan, termasuklah juga pihak-pihak yang konsultan ataupun penasihat yang bersesuaian untuk kita pastikan syarikat yang bersesuaian hanya boleh melabur di kawasan ini. Itu juga kita lihat sendiri tentang tadi ada sebut tentang pelancongan. Ada satu syarikat yang telah membangunkan sawah padi secara organik, tanaman secara organik. Yang Berhormat, Yang Berhormat, satu hari nanti boleh kita bawa melawat di kawasan-kawasan ini. Kita sendiri akan melihat tentang pencapaian yang luar biasa yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat yang sedang menjalankan aktiviti ini. Jadi memanglah peraturan untuk menetapkan sesuatu ini sebagai ladang organik ataupun syarikat yang berteraskan organik ini bukan mudah. Itu sebab diletakkan satu kawasan yang bersesuaian, yang kita lihat kawalannya amat ketat. Saya sendiri pernah melawat satu ladang ternakan untuk menghasilkan baka ayam, hampir 2 kali kena mandi kerana begitu kawalan begitu ketat, dipastikan supaya tak ada masalah penyakit dan sebagainya. Itu sebab kata kalau kita berpeluang melawat di sana, kita akan tahu apakah ciri-ciri yang sebenarnya yang kita kawal supaya bertepatan dengan standard antarabangsa yang telah ditetapkan. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, kita ucapkan selamat datang kepada sukarelawan Sombi Kesihatan Negeri Johor seramai 16 orang. Jemput Yang Berhormat Semarang. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ingin memulakan untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Semarang sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang mengatakan bahawa abghadul halali 'inda Allahi talaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud perkara yang paling dibenci namun halal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perceraian. Untuk maklumat Yang Berhormat Tan Sri Speaker dan Dewan yang mulia ini, bahawa tren perceraian di kalangan umat Islam di dalam negeri Johor dari segi data bilangan serta umur pasangan mengikut daerah dari tahun 2010 sehingga kini, secara puratanya bagi daerah Johor Bahru berlaku peningkatan kes perceraian dari tahun ke tahun, manakala daerah-daerah lain seperti Muar, Batu Pahat, Mersing dan lain-lain berlaku peningkatan sedikit demi setiap tahun. Mengikut faktor umur pula, kes perceraian di kalangan pasangan berumur 40 tahun ke bawah adalah melebihi bilangan kes perceraian di kalangan pasangan berbanding dengan pasangan 41 tahun ke atas. Bilangan kes perceraian sebagai contoh di Johor Bahru yang dikendalikan oleh Mahkamah Syariah Johor Bahru bagi tahun 2015 adalah sebanyak 5,611 kes berbanding pada tahun 2010 adalah sebanyak 3,904 kes. Bagi daerah Muar pula, penurunan kes perceraian dari tahun 2010
Di daerah Muar pula berlaku penurunan kes perceraian, sebagai contoh dari tahun 2010 hingga 2013. Dari segi bilangan kes pada tahun 2010 adalah mencatat sebanyak 1,358 kes, manakala pada tahun 2013 mencatatkan 890 kes perceraian, dan pada tahun seterusnya, tahun 2014 berlaku peningkatan sedikit iaitu sebanyak 1,006 kes. Bagi daerah-daerah lain seperti Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Tangkak, Mersing dan Segamat, kes-kes perceraian juga adalah bertambah tahun demi tahun. Ingin saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini statistik perceraian mengikut daerah-daerah. Bagi daerah Johor Bahru pada tahun 2010, sebagai contohnya iaitu sehingga bulan September 2010, sebanyak 1,218, pada 2011 meningkat 1,460, manakala 2012 meningkat 1,945, pada 2013 menurun 1,630, dan 2014 meningkat semula sebanyak 1,935, dan sehingga September 2015 meningkat 2,087, dan pada September 2016 ini sehingga September 2016 sebanyak 1,467 kes perceraian telah daftarkan, sebagai contohnya di Johor Bahru. Manakala di Muar, bagi tahun 2010 sebanyak 243, 2011 267, 2012 206, 2013 205, 2014 269, 2015 417, dan sehingga September 2016 ini sebanyak 460 kes perceraian yang telah daftarkan daerah Muar. Di daerah Batu Pahat pula pada 2010 318 kes, 2011 298 kes, 2012 328, 2013 307, 2014 477, 2015 187, dan 2016 hingga September 2016 sebanyak 352 kes. Begitu juga daerah Keluang, pada 2010 September 2010 327 kes, 2011 153 kes, 2012 357 kes, 2013 1274 kes, 2014 433, 2015 367, dan September 2016 ini sebanyak 221. Daerah Segamat sebanyak 2010 sebanyak 142 kes, 2011 sebanyak 2015 kes, 2012 146 kes, 2013 sebanyak 170 kes, 2014 214 kes, 2015 sebanyak 268 kes, dan sehingga September 2016 sebanyak 216 kes. Daerah Pontian 2010 sebanyak 186 kes, 2011 sebanyak 244 kes, 2012 sebanyak 252 kes, 2013 sebanyak 167 kes, 2014 sebanyak 223 kes, 2015 sebanyak 250 kes, dan 2016 hingga September 2016 sebanyak 143 kes. Daerah Kota Tinggi 2010 246 kes perceraian, 2010 150 kes, 2012 sebanyak 220, 2013 sebanyak 170, 2014 228, 2015 156, dan sehingga September 2016 sebanyak 361 kes. Bagi daerah Mersing 2010 74 kes, 2011 105 kes, 2012 133, 2013 111 kes, 2014 118 kes, 2015 387 kes, 2016 September 2016 banyak 180 kes. Daerah Kulai 2010 satu kes saja yang didaftarkan, 100 kes yang didaftarkan,
2011 122, 2012 banyak 26 kes, 2013 14 kes, 2014 14 kes, 2015 50 kes dan sehingga September 2016 sebanyak 90 kes perceraian didaftarkan daerah Kulai. Manakala daerah Tangkak 2010 38 kes, 2011 122 kes, 2012 131 kes, 2013 hanya 13 kes sahaja, 2014 134 kes, 2015 banyak 163 kes dan sehingga September 2016 sebanyak 104 kes di mana jumlah perceraian keseluruhan di negeri Johor sehingga September 2016 sebanyak 3,594 kes. Manakala di antara punca-punca ataupun sebab-sebab berlakunya perceraian ini, yang pertama iaitu tidak sepahaman, yang kedua adanya campur tangan keluarga ataupun pihak yang ketiga, kemudian yang ketiga konflik rumah tangga, yang keempat pengabaian tanggungjawab, yang kelima masalah kewangan dan juga sara hidup, dan yang paling besar sekali penyebabnya iaitu pasangan ini tadi ini iaitu kurangnya kepahaman dan juga pegangan agama, begitu juga pengetahuan ilmu agama dan juga mengabaikan tuntutan agama. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jemput Ofis Semarang. Yang Amat Tan Sri Speaker, soalan tambahan. Saya telah mendengar panjang lebar berkenaan dengan tren perceraian di kalangan umat Islam dalam negeri Johor. Terima kasih Yang Berhormat Esko. Saya ingin tahu sejauh manakah keberkesanan sesi kaunseling yang disediakan oleh pihak Jabatan Agama Islam dalam menangani kes-kes perceraian ini. Jemput. Terima kasih kepada Yang Berhormat Semarang, terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Berkaitan dengan kejayaan pihak ataupun kaunselor ataupun kaunseling yang dilaksanakan oleh pihak kaunselor yang diletakkan di bawah pentadbiran Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sebagai contoh yang ingin kita lihat pada hari ini bahawa kaunselor ini hanya bertugas untuk membantu pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan penjelasan ataupun ingin menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Maknanya sekiranya mereka hadir ataupun datang ke pejabat agama, sama ada mereka datang secara bersama, pihak pentadbiran Undang-Undang Keluarga khususnya akan mengadakan kaunseling. Yang pertama sekali pendekatan yang kita gunakan iaitu kaunseling persendirian. Yang kedua kaunseling secara berpasangan dan ada juga pendekatan yang kita laksanakan melalui kaunseling secara berkelompok. Dan begitu juga selain daripada kita melaksanakan tiga peringkat itu tadi, kita juga pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor bahagian pentadbiran Undang-Undang Keluarga juga mengadakan program-program program-program yang berkaitan kekeluargaan ini untuk menyelesaikan. Tetapi sejauh mana keberkesanannya kalau kita lihat dari segi sejauh mana pasangan itu sendiri hendak menyelesaikan masalah mereka, sama ada mereka kembali untuk berbaik sebagai pasangan suami isteri ataupun mereka ingin terus membawa masalah mereka itu untuk diselesaikan sampai ke peringkat mahkamah. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sebenarnya kalau kita melihat kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor pada hari ini, sebagai contoh satu-satunya negeri yang telah pun mewujudkan satu bahagian. Kalau lihat bahagian lain ni, di negeri lain mungkin tidak ada bahagian ini, tetapi di negeri Johor kita ada dua bahagian yang memang ada diwujudkan, iaitu bahagian pentadbiran Undang-Undang Keluarga dan juga bahagian pengurusan masjid. Jadi saya ingin menceritakan tentang bahagian pengurusan ataupun pentadbiran Undang-Undang Keluarga ini. Dia ada dua yang akan membantu. Yang pertama pentadbiran Undang-Undang Keluarga, yang kedua bahagian Undang-Undang Syarak. Bahagian Undang-Undang Syarak. Jadi kalau kita lihat peranan Undang-Undang Keluarga ini sebenarnya banyak mengadakan program-program, hanya terpulang pada maknanya mereka-mereka yang hari ini hendak menyelesaikan masalah mereka, masalah rumah tangga mereka, untuk mereka mendapatkan pandangan.
khidmat kaunseling ini lebih kepada nasihat bagaimana cara untuk menyelesaikan. Maknanya dipandu oleh pegawai-pegawai kaunselor yang ada. Jadi kalau kita lihat dari segi sudut keberkesanan, saya tidak boleh menjelaskan maknanya secara detail, saya boleh dapatkan nanti saya akan maklumkan kemudian. Cuma maknanya kejayaan kaunseling itu nanti saya akan detailkan berapakah yang berjaya diselesaikan melalui proses kaunseling dan berapakah yang tidak dapat, maknanya mereka tetap juga hendak juga bercerai. Jadi itu saya akan detailkan kemudian nanti dalam sesi penggulungan saya. Jadi cuma saya ingin menekankan kepada umat Islam pada hari ini melalui Dewan Yang Mulia ini bahawa kaedah sebenarnya untuk menyelesaikan ini dah ada di peringkat kita, di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri Johor bahagian pentadbiran undang keluarga. Di peringkat Mahkamah Syariah juga kita ada satu dipanggil pegawai suluh. Pegawai suluh juga ada. Ya, kadang-kadang mereka ni tak dapat selesaikan di pejabat agama, mereka pergi ke mahkamah. Mahkamah juga ada lagi satu yang dipanggil pegawai suluh. Dia orang tak faham maksud suluh ni, mungkin dia orang kata pakai lampu suluh, tidak. Maksud suluh ni maknanya membaiki. As-sulhu khair. Maknanya kita ambil jalan yang baik ini adalah satu kebaikan. Jadi kita akan ambil tak pegawai suluh ni akan beri lagi pandangan kepada mereka supaya mereka ini boleh kekal sebagai pasangan suami isteri. Itu pendekatan yang diambil oleh pihak Mahkamah Syariah dan juga Jabatan Agama Islam Johor melalui pentadbiran undang-undang keluarga. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jemput Pengaram. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Selepas bercerai, kadang-kadang nafkah yang dijanjikan tidak dapat ditunaikan. Jadi Pengaram ingin tahu apakah bantuan yang Majlis Agama dapat menghulurkan kepada wanita yang telah bercerai, khasnya kepada golongan yang hendak membela anak yang masih berumur muda lagi. Terima kasih. Jemput. Terima kasih kepada Pengaram yang bertanya perkara ini. Maknanya kalau kita lihat maknanya isu ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi prosedur berlakunya perceraian ini ada beberapa perkara lagi yang perlu diselesaikan. Ya, sekiranya berlaku perceraian ini, selesai perceraian ada beberapa tuntutan-tuntutan yang lain yang boleh kita bawa juga ke mahkamah. Sebagai contoh iaitu nafkah. Nafkah iddah ni kita akan berikan, maknanya dia boleh tuntut di mahkamah ya untuk mereka dapatkan nafkah itu selama tempoh iddah perceraian ya. Kemudian selain daripada itu juga sekiranya mereka mempunyai anak, mereka juga boleh mendapatkan hak dengan menuntut ya hak mereka itu di Mahkamah Syariah melalui tuntutan nafkah anak. Kemudian yang ketiga, sekiranya semasa mereka hidup bersama itu tadi, mereka mungkin ada harta-harta yang mereka dapati secara berkongsi, maka itu juga boleh dibuatkan tuntutan sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian ini mereka boleh tuntut. Dan itu sebabnya hari ini kita juga di bahagian di Mahkamah Syariah ini juga banyak berlakunya pengabaian tanggungjawab seperti tuntutan nafkah dan sebagainya. Kadar nafkah itu bukan ditentukan oleh isteri. Kadar nafkah itu ditentukan oleh mahkamah. Mahkamah akan putuskan sekian yang kamu berikan sebagai nafkah iddah. Sekian yang kamu akan kena berikan untuk nafkah anak-anak. Begitu juga sekian juga bahagian yang kamu kena beri kepada isteri kamu sebagai tuntutan sepencarian. Jadi itu sebabnya kadang-kadang berlaku juga pengabaian. Maknanya pihak isteri ini tadi boleh pergi ke mahkamah untuk mendapatkan satu perintah sekiranya suami mereka ini tadi mengingkari perintah mahkamah. Ya. Tetapi yang berhormat tadi sebutkan apakah bantuan ya. Bantuan berdikari kita juga berikan sekiranya ada ibu-ibu tunggal yang ingin mengusahakan perusahaan-perusahaan ataupun mereka nak meneruskan perusahaan-perusahaan yang mungkin sebelum itu mereka telah pun buat ataupun laksanakan bersama dengan bekas suami dan sebagainya. Kita juga akan bantu. Kemudian begitu juga sekiranya mereka ini tadi ni ibu tunggal ini dikategorikan sebab dalam asnaf tidak ada kategori ibu tunggal. Tetapi sekiranya ibu tunggal itu termasuk dalam yang disebutkan sebagai asnaf fakir ataupun miskin, maka kita perlu bantu. Dan sekiranya anak mereka ini tadi ni
belajar dan sebagainya, maka di situ juga kita juga ada peruntukan yang kita boleh berikan kepada mereka di atas asnaf fisabilillah, makna mereka yang menuntut ilmu agama. Dan sekiranya mereka ini juga ada perkara-perkara yang lain, sebagai contohnya mereka sara hidup. Selepas bercerai, sebelum itu mereka suami yang bekerja, isteri tak bekerja. Jadi bila mereka bercerai, tak bekerja, tak ada pendapatan, baru nak cari kerja. Kebetulan pula masa yang sama, suami tadi tak beri nafkah iddah dan sebagainya. Jadi maka itu, bila datang pejabat agama dengan bawa dokumen yang lengkap, betul-betul dia ni adalah seorang janda, ibu tunggal, maka pihak Jabatan Agama melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita akan menyalurkan bantuan. Dia ada kadar-kadar dia, berapa di bawah tanggungan dia. Dan ada di antara mereka ini bukan setakat sara hidup saja yang kita beri. Kalau kita berikan dia sara hidup, sebagai contoh kita berikan dia RM500. Tapi dengan RM500 itu juga mereka nak gunakan untuk menyara hidup mereka dan juga bayar sewa rumah. Dan ada setengahnya kita berikan sewa rumah, bayarkan sewa rumah. Sebab itu Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan kerjasama Rumah Mampu Milik Johor. Hari ini Majlis Agama Islam Negeri Johor, Rumah Mampu Milik Johor, di dalam bandar 10% kita ambil. Majlis Agama Islam beli supaya kita boleh menempatkan rumah transit. Dengan kadar tempohnya sehingga 5 tahun perjanjian itu mereka boleh duduk, sehingga mereka boleh membangun ekonomi mereka dan mereka keluar daripada kemiskinan dan mereka boleh berdikari dan mereka akan keluar daripada rumah transit itu. Dan mungkin kalau ada kes-kes yang lain selepas itu, mereka boleh masuk duduk ke rumah transit itu tadi. Sekian, Tuan Speaker. Yang Hormat Tiram jemput. Yang Hormat Tuan Speaker, soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Tanjung Surat jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya soalan nombor 10. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam muafakat Johor, salam sejahtera. Yang Hormat Tan Sri Speaker, izinkan saya untuk berjawab bersekali kedua-dua soalan ini. Yang Hormat Tan Sri Speaker, kerjasama di antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu penting untuk menjayakan agenda perumahan di negeri Johor. Kerjasama yang baik ini telah merencanakan beberapa inisiatif bagi memenuhi permintaan rumah yang semakin meningkat dan mendesak. Pihak Kementerian Perumahan dan Tempatan melalui Jabatan Perumahan Negara JPN sedang membina 3,217 unit projek perumahan rakyat PPR yang dijangka akan siap menjelang 2019 bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sementara sebelum mereka membeli rumah sendiri. Berikut adalah pecahan pembangunan projek PPR yang sedang dibina. PPR Sungai Melana Fasa 2 Johor Bahru 1,450 unit, PPR Taman Udak Utama Skudai 500 unit, PPR Taman Peling Johor Bahru 525 unit, PPR Taman Pelangi Indah Johor Bahru 442 unit, PPR Kecil Pengerang Kota Tinggi 300 unit. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, bagi menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Tanjung Surat adalah dimaklumkan ciri-ciri pemohon yang akan diberi keutamaan bagi menyewa atau membeli rumah dalam projek perumahan rakyat ialah pertamanya, pemohon mestilah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan tidak melebihi umur 50 tahun. Selain itu, ciri-ciri yang diberi keutamaan kepada pemohon untuk menyewa adalah pemohon mestilah berstatus berkahwin, janda atau duda yang berpendapatan 1,500 ke bawah. Walaupun Jabatan Perumahan Negara telah mengeluarkan surat pindahan kadar kelayakan pendapatan isi rumah bagi pemilikan dan penyewaan unit rumah di bawah program perumahan rakyat yang berpendapatan 3,000 ke bawah, layak juga memohon berkuat kuasa mula 7 September 2016. Dalam pada masa yang sama, pihak kerajaan mengutamakan rakyat kelahiran negeri Johor. Namun, jika pemohon bukan kelahiran di negeri Johor, pemohon mestilah menetap di negeri Johor tidak kurang dari 10 tahun. Pemohon perlu melampirkan dokumen ataupun bukti penempatan tersebut untuk melayakkan permohonan. Sebagai contoh, dokumen sokongan tersebut adalah seperti buku akaun bank, sijil kelahiran anak, salinan pasport dan lain-lain.
Kerajaan negeri juga mengutamakan kepada pemohon yang tidak memiliki sebarang harta tanah di negeri Johor. Walaupun perlu dijelaskan di sini bahawa permakahan bagi pemohon di dalam golongan ini akan dinilai berdasarkan status perkahwinan, jumlah pendapatan dan jumlah tanggungan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman, rumah-rumah projek perumahan rakyat di negeri Johor hanya didiami oleh penyewa asal yang telah ditawarkan oleh Jabat Setiausaha Kerajaan Johor. Justru menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Hormat Tiram bagi mendung penyewa rumah PPR yang sublet rumah dengan harga lebih tinggi, pihak eksekutif perumahan mengambil langkah menguatkuasaan dengan cara mengadakan bancian penduduk pada setiap 6 bulan dalam setahun. Melalui kaedah ini, pihak eksekutif perumahan dapat mengetahui maklumat terkini penyewa asal dan dapat mengenal pasti unit-unit yang telah disublet kepada pihak ketiga. Hasil dari pemantauan bancian ini, pihak Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan meminta penyewa memperbarui perjanjian pada tahun kedua iaitu tahun akhir bagi perjanjian sewa perumahan rakyat. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan penyewa asal menyewakan rumah tersebut kepada penyewa lain. Pihak kerajaan sentiasa prihatin terhadap permasalahan ini. Justru pihak pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan berusaha untuk mengadakan kempen kesedaran kepada penduduk mengenai kes sublet yang semakin berluasa. Kempen ini juga memberi kesedaran kepada penyewa agar tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan. Yang Hormat Tiram jemput. Yang Hormat Tan Sri Speaker, tadi jawapan daripada Pengerusi Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengatakan memang sublet ni isu yang makin berleluasa. Sebenarnya ia menggagalkan matlamat kerajaan untuk menjadikan rumah PPR ni sebagai rumah sementara bagi memastikan bila dia dah ada kelayakan untuk beli rumah, maka dia sepatutnya menyerahkan rumah PPR. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, hakikat yang kita kena terima, rumah PPR ni mereka menyewa dalam tempoh yang cukup lama. Ada yang 10 tahun, 15 tahun pun masih tak nak keluar. Ada juga yang dah ada rumah sendiri pun dia memberi pelbagai alasan, anak duduk dan sebagainya. Jadi saya nak tahu apakah langkah yang kerajaan boleh buat dengan tegas, maknanya macam mana nak atasi masalah ni. Dan adakah satu mekanisme boleh dipikirkan ataupun cara boleh dipikirkan di mana mereka yang dah pun ditawarkan rumah kita beri syarat supaya mereka menyerahkan rumah PPR ni, kerana kita kena terima hakikatlah bahawa memang banyak sebenarnya rumah PPR ni dia disublet kerana kita sewa kan pada mereka pada harga 124, tapi ikut pasaran mungkin rumah tersebut boleh disewa pada kadar 400 hingga 500 ringgit. Jadi saya rasa ketegasan pihak kerajaan pun perlu dalam mengatasi masalah ni. Jemput. Yang Hormat Tan Sri Speaker, kita sedia maklum banyak berlaku perkara-perkara yang pihak penyewa ni mengambil kesempatan, dan dikira berdasarkan syarat yang kita telah tetapkan memang sepatutnya yang menyewa adalah mereka yang kurang berkemampuan seperti yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah pihak di bawah SK Perumahan Kerajaan Tempatan di bahagian perumahan kita telah mengadakan tempoh, maknanya dalam masa 2 tahun perlu diperbarui. Dengan kaedah itu kita dapat kenal pasti dari segi permasalahan yang berlaku, dari segi kelayakan yang perlu dipatuhi. Dan kita tahu kadang-kadang berlaku juga penipuan dalam soal sebegini. Sebab itulah maklumat tambahan daripada penduduk perlu kita dapati. Dan kadang-kadang ada juga berlaku rumah tu kosong, tak ada orang duduk, tapi dikata bekerja di Singapura contohnya. Jadi ini pun perkara yang kita dapati. Sebab itulah dalam penguasaan kita memenuhi keperluan penduduk yang kita tahu kebanyakannya memerlukan rumah sewa yang murah. Kita bertegas dari segi soal kita mengadakan tindakan dan kita bersama juga dengan Persatuan Penduduk bersama dengan wakil rakyat yang maklumkan kita. Selain daripada itu, kita bersama juga dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor yang memberikan butiran-butiran kepada kita
tentang permasalahan dari segi sewa ataupun mereka yang menyewakan kepada orang lain yang pihak Majlis Agama Islam sendiri tahu lokasi-lokasi tertentu selain daripada kita melipat gandakan soal kesedaran masyarakat. Jadi kita tahu kadang-kadang dalam keadaan kepayahan masyarakat ni ada juga masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Jadi soal kesedaran ni perlu kita lipat gandakan supaya mereka-mereka ini tidak mengambil kesempatan soal-soal menggunakan rumah sewa yang kita patut disewakan tetapi menyewakan kepada orang lain. Yang Hormat, tanya surat jemput. Dan Speaker, salah satu projek PPR ni yang disebutkan oleh Yang Berhormat Esko adalah di kawasan Pengerang, iaitu di Kampung Punggai, sebanyak 300 unit. Saya ingin tahu, soalan tambahan saya adalah berapa daripada 300 unit ni akan disewa dan berapa akan dijual. Saya mencadangkan daripada pengalaman yang ada di tempat-tempat lain, masalah sewa dan sublet ini, saya cadangkan 300 ini dijual semua kepada pembeli-pembeli. Sekian. Jemput. Terima kasih. Yang Hormat dan Speaker, PPR kecil Pengerang Kota Tinggi, pihak kementerian membina 300 unit dan berdasarkan peruntukan yang telah diberikan kepada kita, ini adalah peruntukan di bawah Kementerian Perumahan dan Ketepatan. Walaupun tanah adalah pemilikan Kerajaan Negeri untuk kita bina rumah di kawasan Pengerang tersebut. Dan untuk pengetahuan sidang Dewan, setiap rumah yang kita mohon untuk didirikan sebagai skim sewa beli atau dijual kepada pembeli, kita perlu meminta kebenaran daripada pihak kementerian. Kita tahu kos membina rumah PPR ni sebenarnya hampir dekat 150,000 unit seunit. Itu tak termasuk tanah. Jadi kalau dijual harganya cuma 35,000. Jadi sebab itulah dalam keadaan sekarang ni kita kena lihat keperluan sebenar dan kita di pihak Kerajaan Negeri memang mengalakkanlah soal skim sewa beli untuk kita memudahkan kepada golongan-golongan yang layak untuk membeli rumah. Dan di projek Pengerang ni antara salah satu projek yang kita akan mohon kepada pihak kementerian dijadikan sebagai skim sewa beli. Walaupun ia takluk kepada kebenaran pihak kementerian. Kerana kita tahu projek kecil Pengerang Kota Tinggi ini membabitkan soal perpindahan penduduk yang terlibat dalam projek di kawasan Rapid. Yang Berhormat Serom jemput. Yang Berhormat dan Speaker, soalan nombor 11. Yang Berhormat Bulu Kasab jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 12. Jemput. Selamat pagi, salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, izinkan saya menjawab soalan 11 dan soalan 12 secara serentak. Yang Berhormat, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, selaras dengan perubahan dasar pertanian negara yang memberi penekanan kepada nilai tambah di dalam pengeluaran sektor pertanian, usaha-usaha bagi memperbakaikan hasil keluaran pertanian ke arah komersial telah dilaksanakan dengan giatnya. Kemudiannya, usaha ini dipertingkatkan kepada transformasi pertanian melalui inovasi, di mana salah satunya adalah menjadikan pertanian sebagai tarikan pelancongan. Maka dengan itu, kerajaan negeri telah membuat perancangan untuk membangunkan pelancongan berasaskan pertanian yang disebut sebagai ego pelancongan di negeri ini, kerana negeri Johor kaya dengan hasil pertanian, mempunyai hasil bumi yang subur dan pelbagai. Ego pelancongan atau pelancongan tani ialah gaya atau aktiviti pelancongan yang berasaskan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan. Ego pelancongan merupakan salah satu konsep pelancongan yang berkembang pesat ketiga ini kerana menawarkan pelbagai aktiviti berkaitan dengan sektor pertanian dan perdagangan kepada para pelancong. Antara aktiviti yang mendapat sambutan
dalam agro pelancongan ini adalah lawatan ke lusun buah-buahan dan darang ternakan, penyelidikan, homestay dan sebagainya. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, keindahan dan keunikan serta keberbagai spesies flora dan fauna yang terdapat di negeri Johor sememangnya telah menjadi salah satu daya tarikan kepada para pelancong domestik dan antarabangsa untuk datang ke negeri Johor sama ada bagi tujuan biada ataupun pembelajaran. Antara produk eko pelancongan negeri Johor yang menjadi tarikan kepada para pelancong domestik dan antarabangsa adalah seperti Taman Negara Endau Rompeng, Taman Negara Selai, Taman Negara Gunung Derang, Taman Negara Tanjung Piai, Taman Negara Pulau Kukuk, Taman Laut Sultan Iskandar dan Hutan Diakrasi. Manakala destinasi pelancongan berasaskan pertanian yang dibuka kepada pelancong adalah seperti Desaru Food Fund, Desaru Leso Farm, Kahang Organic Eco Farm Resort, Chensing Organic Park, The Ostit So Farm, Kurai Starfish Leso Farm dan UK Farm. Oleh itu, kerajaan negeri melalui agensi-agensi berkaitan, terutamanya Perbadaran Taman Negara Johor, Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Jabatan Pertanian Johor, Tourism Johor dan pihak berkuasa tempatan dari semasa ke semasa sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan pembangunan produk eko dan agro pelancongan negeri Johor ke tahap yang lebih baik. Antara usaha-usaha tersebut adalah pertamanya, mempertingkatkan infrastruktur dan kemurahan sokongan di kawasan eko dan agro pelancongan seperti jalan masuk, papan tanda, keselamatan dan sebagainya. Kedua, memperhebatkan kempen promosi dan pemasaran dengan menangka pelan tindakan yang bersepadu agar lebih berkesan melalui penerbitan di secara eko dan agro pelancongan, penyertaan di dalam pameran pelancongan dan program lawatan pengeraran. Ketiga, memperbanyakkan pakej eko dan agro pelancongan yang lebih kreatif dan menarik dengan mengenal pasti produk-produk sokongan. Keempat, menangka dan memperbagaikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan, termasuk menganjurkan acara-acara berkaitan dengan eko dan agro pelancongan. Akhir sekali, mempertingkatkan mutu perkhidmatan melalui kursus hospitality kepada warga kerja di kawasan eko dan agro pelancongan berkenaan. Usaha-usaha ini akan diteruskan dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk menarik lebih ramai para pelancong datang ke negeri Johor, khususnya ke produk eko dan agro pelancongan. Terima kasih. Report Yang Berhormat Serom. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Penggunaan atas jawapan yang diberikan melalui soalan pencapaian kerajaan negeri terhadap kolaborasi dan hubung kait, dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Johor diberi keadaan alam semula jadi yang indah selain dari gunung dan laut. Soalan tambahan saya, selain faktor alam semula jadi ini yang berkualiti ataupun yang indah, apakah faktor yang mendorong kepada sektor eko pelancongan dan agro pelancongan yang semakin menarik minat kepada sambutan pelancong domestik dan antarabangsa? Terima kasih. Input. Terima kasih
Strom. Yang berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sektor eko pelancongan dan agro pelancongan semakin popular mengikut trend pelancongan masa kini kerana semakin ramai pelancong yang melancong ingin menenangkan fikiran dan jiwa. Maka keindahan produk alam khususnya eko pelancongan dan agro pelancongan membuatkan mereka tenang hati serta menghilangkan tekanan hidup daripada kehidupan harian di kawasan bandar. Selain itu, bab pepatah jauh perjalanan, luas pemandangan. Pelancong lebih gemar untuk menimba pengalaman yang unik dan meninggalkan kenangan yang suka mereka lupakan apabila mereka menjejakkan kaki mereka ke destinasi-destinasi alam semula jadi yang sememangnya menarik dan lebih panjang umur, sihat. Kerajaan negeri sedar akan mempentingkan eko pelancongan dan agro pelancongan. Maka menerusi pembentangan bajet Johor 2017, Yang Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan hasrat kerajaan mematapkan program Caravan Park Johor di kawasan hutan Limpoh dan Taman Rekreasi seluruh negeri Johor serta peruntukan bagi membangunkan sektor agro pelancongan. Terima kasih. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya memohon soalan tambahan. Jemput. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Kami dapati bahawa negeri Johor adalah satu negeri yang sangat unik dan terdapat banyak tempat pelancongan yang sangat unik dan sangat cantik dan sesuai untuk dijadikan sebagai iaitu tempat untuk pusat eko pelancongan. Bagi pandangan saya, Kerajaan Johor dalam usaha untuk memperhebatkan eko pelancongan ke taraf antarabangsa. Apa yang perlu dibuat adalah menjaga dan memastikan destinasi eko pelancongan dapat dijaga dengan baik. Sebagai contoh, kami dapati di tempat yang berhampiran dengan Taman Negara Tanjung Pi, satu projek pusat petroleum bersepadu dan taman maritim dijalankan dan menurut DEIA yang didapati, kita dapati dan DEIA itu dia menyebut bahawa terdapat pembenahan tangki minyak setinggi 23 meter dan menurut DEIA report itu dia menyatakan dia akan mendatangkan iaitu efek significant negative impact dengan iaitu piagai negatif D dan bermakna dia mendatangkan iaitu impact negatif yang sangat besar. Dan pada pandangan saya meminta Dato' Esko memberi sedikit pencerahan bagaimana kerajaan dapat menjaga destinasi eko pelancongan tidak terjejas. Kerana pelancong yang datang untuk eko pelancongan, mereka bukan nak pergi tengok tangki minyak, mereka nak tengok alam sekitar yang begitu unik dan istimewa. Dan ini tidak dapat digantikan dengan apa cara yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pekan Nanas. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ucaplah terima kasih kepada calangan Adun Pekan Nanas dan dia bagi saya jawatan baru juga jaga alam sekitar. Tapi kita banyak pelbagai produk eko pelancongan dan kita mesti mengkawal alam semula jadi. Satu projek tak dilakukan mesti ada pakar-pakar memberi pandangan dan laporan. Tak boleh sebut sebegitu saja. Walaupun soalan ni dari jauh dari soalan asas, tapi kita lah bersama-sama dan kita anggap apa yang berlaku pembangunan yang berada di negeri kami, kita serah kepada pakar-pakar memberi laporan yang sepenuhnya dan kita laksanakan.
Tapi untuk tanggungjawab saya sebagai promosi dan memasarkan, dan kita haraplah kita sama-sama jaga alam semula jadi dan membolehkan kita lebih hebat untuk kita mempromosi dan memasarkan produk eko dan agro pelancongan yang berada di negeri kita. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekianlah saja soalan-soalan yang dapat kita kemukakan pada pagi ini. Sekiranya ada soalan yang disenaraikan belum dijawab secara lisan, akan dijawab secara bertulis dalam persidangan yang sama. Sambungan perbahasan atas rundingan bacaan kali yang kedua bagi rang undang-undang Enactment Perbekalan 2017 tahun 2016. Ahli-ahli yang berhormat, sambungan perbahasan atas rundingan bagi bacaan kali yang kedua Enactment Perbekalan 2017 tahun 2016 disambung sekarang dengan saya mempersilakan Yang Berhormat Tenggaro. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Terlebih dahulu ingin Tenggaro mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang berucap dalam rundingan bajet 2017. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Tenggaro ingin merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku pada hari ini. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sebelum saya mulakan ucapan mengenai bajet 2017, ingin saya menyentuh mengenai ucapan Yang Berhormat Yong Peng dan juga Yang Berhormat Tangkap. Dalam ucapan mereka mengesyorkan agar kerajaan negeri memberi pengecualian cukai kepada pemilik rumah kos rendah. Itu saya boleh terima. Tetapi apa yang saya tak boleh terima ialah mereka bercadang supaya kerajaan negeri Johor mengikut jejak langkah kerajaan negeri Pulau Pinang. Dekat Pulau Pinang, Yang Berhormat Tan Sri, mana mereka ada bina rumah kos rendah. Rumah yang dibina, yang rumah kos rendah yang ada adalah semasa kerajaan Barisan Nasional. Di negeri Johor, kerajaan bercadang nak bina 60,000 rumah kos rendah sebelum tahun 2020. Di negeri Pulau Pinang, apakah target mereka nak bina rumah kos rendah sebelum 2020? Setahu saya tiada. Apa gunanya cakap bagi pengecualian cukai untuk rumah kos rendah apabila kerajaan Pulau Pinang tak bina rumah kos rendah? Saya berharap Yang Berhormat Esko Perumahan tak payahlah jawab soalan ni. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sekali lagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah berjaya membentangkan satu bajet surplus atau surplus bajet dengan izin, iaitu RM 1.303 juta. Tidak boleh dilupakan juga bahawa reserve kerajaan telah dilipat gandakan kepada RM 3.43 bilion yang merupakan jumlah tertinggi yang pernah kerajaan negeri Johor catatkan. Ini jelas menunjukkan kewibawaan Yang Amat Berhormat Datuk Khalid Nordin merajui kepimpinan kerajaan negeri Johor. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kerajaan negeri Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, salah satu inisiatif kerajaan negeri ialah menjadikan Johor sebagai hub kecukupan makanan. Malaysia hanya memenuhi kecukupan makanan bagi daging ayam, khinzir dan ikan. Ini bermakna pelaburan dalam bidang pertanian dan peternakan sangatlah strategik dan berkepentingan nasional. Oleh yang demikian, Tenggaro menyambut baik idea Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor menjadikan Johor sebagai hub kecukupan makanan. Akan tetapi, bukan hanya kerajaan negeri Johor sahaja perlu berusaha untuk menjadikan Johor sebagai hub kecukupan makanan, tetapi Felda yang mempunyai land bank dengan izin yang tinggi pun boleh membantu. Di Johor terdapat banyak rancangan-rancangan Felda yang dipecahkan di dalam dua wilayah, iaitu wilayah Johor Bahru dan wilayah Segamat. Mungkin dua wilayah ini dapat memfokuskan rancangan Felda di bawah mereka untuk pengeluaran satu jenis makanan yang tidak cukup di Malaysia. Ini sedikit sebanyak akan mengurangkan beban Felda dengan harga minyak sawit yang tidak menentu dan juga dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada generasi-generasi kedua yang berada di dalam rancangan Felda.
Yang Berhormat Tan Sri Speaker, seperti yang sedia maklum, Mersing telah menghadapi masalah air selama berbulan-bulan. Antara punca utama masalah air ialah kerana kekurangan air mentah di Empangan Congok. Banyak tindakan dan rayuan telah dibuat kepada Kerajaan Persekutuan, terutamanya oleh Yang Berhormat Adun Endau. Yang ini saya kena mention, Tan Sri, kalau tidak nanti Yang Berhormat sekudai cakap apa yang mereka minta je kerajaan buat. Macam Adun dekat Barisan Nasional semua tak minta. So kita kena beritahu sekarang, kita kena clear sekarang, kita ada mohon. MB buat apabila kita mohon. Yang ni macam ada Endau mohon. Namun demikian, masih saya ingat kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Khalid Nordin. Tidak guna kerajaan negeri menunjukkan surplus bajet dan juga reserve yang tinggi jika masalah utama rakyat tidak dapat diselesaikan. Kata-kata itu telah dikotakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dengan pengumuman bajet RM65 juta untuk melaksanakan projek pemindahan air mentah dari Sungai Lenggo ke Empangan Congok dengan peruntukan sebanyak 65 juta. Kalau Yang Amat Menteri Besar nak tunjukkan bajet surplus yang tinggi iaitu sebanyak 66 juta, dia boleh, tapi kerajaan negeri Johor adalah kerajaan rakyat. Masalah rakyat mesti diselesaikan dahulu. Itu prinsip kerajaan negeri Johor. Oleh yang demikian, terima kasih ingin saya mengucapkan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Khalid Nordin daripada seluruh rakyat Mersing kerana telah menyelesaikan masalah air di Mersing. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Adun Endau yang telah bertungkus lumus mendapat penyelesaian untuk masalah air ini. Hanya sekarang pihak berkuasa perlu memastikan agar tidak ada sebarang aktiviti haram yang dapat menjejaskan air Sungai Lenggo. Kalau ini berlaku, masalah air boleh berlaku semula dan ianya akan menjejaskan kawasan yang lebih luas di Mersing yang akan menyebabkan lebih ramai penduduk yang terjejas dengan masalah air. Susulan ini, Tenggara juga menyambut baik inisiatif kerajaan negeri bagi meningkatkan hasil penguatkuasaan lesen jeti dan penambakan laut yang akan dilakukan oleh Badan Kawal Selia Air Johor Bakaj menggunakan beberapa cara. Antaranya adalah dengan menguatkuasakan secara lebih tegas dan berkesan undang-undang terhadap pencemaran air seperti peruntukan dalam enactment air 1921 pindaan 2014 dan meningkatkan hasil negeri seperti melesenkan abstraksi sumber air jeti dan penambakan laut melalui enactment yang sama. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, seperti dalam ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, jalan raya yang terbaik di luar bandar adalah sangat penting untuk melonjakkan kualiti hidup masyarakat kita. Melaluinya, hasil pertanian dapat segera dipasarkan dan akses ke hospital semasa kecemasan dapat dipercepatkan. Malah ia membolehkan ekonomi kawasan luar bandar bertumbuh dengan lebih cerdas. Oleh yang demikian, Tenggara menyambut baik peruntukan kerajaan negeri sebanyak RM79.2 juta yang diperuntukkan bagi tujuan pembinaan pelbagai jalan dan jabatan negeri. Di Mersing terdapat satu jambatan utama yang bukan sahaja menghubungkan bandar Mersing ke Endau tetapi negeri Johor dengan negeri Pahang. Setiap kali musim perayaan atau pada hujung minggu, kesesakan lalu lintas akan berlaku disebabkan oleh kesempitan jambatan ini. Banyak permohonan telah dibuat pada Kerajaan Persekutuan untuk melebarkan jambatan ini kerana ianya terletak di jalan persekutuan. Mula-mula cakap nak buat jalan alternatif atau bypass, lepas tu cakap nak besarkan jambatan. Tapi sampai sekarang jawapan yang positif belum diterima. Oleh yang demikian, Tenggara mengharapkan agar kerajaan negeri seperti dalam isu air dapat mengeluarkan bajet dulu untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Jabatan Mersing ini. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, apabila kita cakap pasal jalan, di setiap ucapan Tenggara dalam rundingan bajet sebelum ini, saya telah berucap mengenai keadaan jalan dari Kota Tinggi ke Mersing. Hampir setiap minggu ada kemalangan di jalan tersebut. Bukan sahaja sekadar kemalangan tetapi banyak nyawa telah kehilangan dalam kemalangan yang berlaku di antara jalan Kota Tinggi ke Mersing. Malah dalam satu artikel surat khabar The Star telah mengatakan bahawa jalan Kota Tinggi ke Mersing adalah antara jalan yang paling berbahaya di Johor. Setiap tahun kita merayu, tapi macam isu jambatan di Mersing, sampai sekarang tiada jawapan yang positif yang telah diberikan. Untuk kali ini, kalau tak dapat jalan, sekurang-kurangnya bagilah ambulans untuk klinik kesihatan di Pekan Jamula yang berada di antara Kota Tinggi dan Mersing.
Ini adalah kerana apabila berlaku kemalangan, ambulans perlu datang daripada hospital Mersing. Masa perjalanan dari Mersing mengambil lebih kurang setengah jam, dan jika nak pulang ke hospital setengah jam lagi. Dalam 1 jam ini banyak nyawa boleh kehilangan. Oleh yang demikian, Tenggaru dengan besar harapan mengharapkan satu jawapan yang positif daripada Esko Kesihatan yang baik dan perhatian orangnya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sukan dikatakan berupaya untuk memupuk perasaan perpaduan sesama rakyat yang berbilang bangsa. Interaksi sesama individu akan berlaku kerana sukan memerlukan setiap ahli untuk bekerjasama melaksanakan aktiviti tersebut. Maka perpaduan antara kaum boleh dicapai menerusi penglibatan setiap ahli masyarakat kita dalam acara sukan yang begitu mudah lagi menarik itu. Tambahan pula, sukan juga berupaya untuk menjana perkembangan ekonomi negara ini menerusi pembinaan lebih banyak kemudahan sukan seperti stadium. Kos yang tinggi memang diperlukan untuk pembinaan stadium, tetapi pembinaan ini juga boleh menjadikan aktiviti ekonomi sampingan berkembang bersama-sama peluang pekerjaan. Sesungguhnya, ekonomi negeri yang akan menjadi lebih rancak pertumbuhannya kerana masyarakat kita begitu meminati acara sukan itu. Imej negeri akan bertambah baik apabila sukan menjadi kegilaan penduduk tempatan. Masyarakat luar menganggap negeri yang berjaya dalam sebarang acara sukan memiliki satu keunikan yang tersendiri pula. Jadi kita hendaklah melakukan acara sukan ini supaya agar atlet negeri kita mencapai kejayaan dalam pertandingan antarabangsa yang meninggikan imej penduduk negara dan juga negeri kita. Oleh yang demikian, Tenggaru menyokong kerajaan negeri memberi peruntukan sebanyak RM32.16 juta untuk sektor sukan yang antaranya akan digunakan untuk program Johor Gemilang 2020. Tenggaru juga menyokong pembinaan kompleks sukan Lee Chong Wei International Sports City di atas tanah pajakan milik kerajaan berkeluasan 11.18 ekar di Bandar Seri Alam yang akan menempatkan Johor sebagai salah satu destinasi akademi latihan badminton bertaraf antarabangsa di peta dunia. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pada tahun 2014, 4 juta. Pada tahun 2015, 6 juta. Dan pada tahun ini, 7 juta diperuntukkan untuk program inklusif masyarakat India. Peranan ini dipertanggungjawabkan kepada Yayasan Sultanah Raga dengan peruntukan sebanyak 6 juta. Peruntukan ini akan dipecahkan untuk membiayai ikhtiar berikut. Keusahawanan 2.5 juta, pendidikan 1.5 juta dan kebajikan 2 juta. Selain itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi tujuan baik pulih sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini jelas menunjukkan yang amat berhormat Datuk Khalid Nordin memberi keprihatinan penting kepada isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum India di Johor. Selain itu, masalah tapak hairat kematian kaum Hindu di Johor Bahru yang sekian lama membelenggu masyarakat India di Johor Bahru juga telah diselesaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Untuk ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Don Gambir dan juga Don Kahang kerana telah bertungkus lumus untuk memohon untuk menyelesaikan masalah hairat. Sekarang kita kena mention Tan Sri Speaker, kalau tidak orang lain ambil kredit. Oleh yang demikian, sebagai salah seorang wakil kaum India di Dewan Yang Mulia ini, ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor daripada seluruh masyarakat India Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pelancongan dapat menyumbang pendapatan negeri. Hal ini disebabkan pelancongan menjadi penggerak utama tukaran wang asing. Melalui kedatangan pelancongan asing, dapatlah sesebuah negara memperoleh kadah pulangan tukaran wang asing dengan mudah dan banyak. Setiap pelancong membawa mata wang asing untuk berbelanja serta membayar kos penginapannya selama menetap di sesuatu destinasi. Pelancong juga akan menggunakan kemudahan awam, membeli cenderamata, makanan, minuman dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti sebegini dapat menambahkan pendapatan negara. Seterusnya, wang yang diperoleh oleh kerajaan dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, kemudahan pelancongan dan pembangunan fizikal negeri. Selain itu, sila gulung. Sekejap saja. Selain itu, pelancong juga membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dalam sektor tersebut.
merupakan satu antara industri yang memerlukan ramai tenaga kerja seperti pekerja hotel, pemandu pelancongan, pekerja kedai cenderamata, pekerja kedai kraftangan. Perkembangan industri pelancongan yang menggalakkan di negeri kita ini meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam industri ini pada peringkat pengurusan dan penyelesaian dan golongan pekerja mahir dan sepada mahir. Selain itu, industri pelancongan memberikan peluang perniagaan berangkai kepada rakyat. Perkembangan industri ini menjadikan nadi kepada perkembangan pelbagai sektor lain seperti sektor pengangkutan, makanan dan minuman, bunga-bungaan, kraftangan, pertanian dan peternakan. Hal ini mampu mengurangkan kadar pengangguran di negeri kita. Pada masa yang sama, tarikh hidup rakyat juga akan meningkat. Oleh yang demikian, Tenggara menyokong langkah kerajaan negeri bagi memperuntukkan sebanyak RM17.15 juta secara keseluruhannya bagi menjadikan Johor tempat pelancongan yang lebih menarik pada tahun yang hadapan. Moga-moga dengan peruntukan ini jumlah pelancongan ke negeri Johor dapat mencencak angka 10 juta pada tahun hadapan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, salah satu dasar kerajaan negeri yang akan dibangunkan di Mersing adalah sektor perikanan. Ini memang padan dengan kedudukan daerah Mersing yang berada di kawasan pesisiran pantai. Antara jeti nelayan yang berada di Tenggara ialah jeti Tanjung Leman. Jeti ini berada dalam tanah kepunyaan Johor Corporation. Tetapi yang sedihnya jeti ini berada dalam keadaan yang begitu usang. Perbincangan telah dibuat dengan Johor Corp untuk baik pulih jeti nelayan ini. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan untuk membaik pulih jeti. Memang tidak dapat dinafikan Johor Corp melakukan banyak program CSR untuk rakyat negeri Johor. Tetapi dengan besar harapan nelayan di jeti Tanjung Leman menunggu agar Johor Corp dapat membaik pulih jeti nelayan di Tanjung Leman. Harap-harap pihak Johor Corp dapat memberi satu jawapan yang baik secepat mungkin. Selain itu, jeti-jeti nelayan yang lain yang usang di Mersing juga diharapkan dapat dibaik pulih oleh kerajaan negeri selaras dengan Mersing sebagai bandar perikanan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, secara kesimpulannya, bajet 2017 merupakan salah satu bajet yang terperinci yang telah menyentuh segala lapisan masyarakat negeri Johor. Bajet 2017 telah mewujudkan kemakmuran material, telah menjaga kesejahteraan sosial dan telah memperkasa insan. Bajet 2017 adalah bajet bangsa Johor. Saya mohon menyokong rundingan yang dibawa oleh Rengit. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan ini selama 20 minit.